Baik, kita boleh mula ya. Kita masuk hari ini hadis yang ke 1094. Tajuk dia Kitabul Khul'i. Kitabul Khul'i ataupun disebut Khuluq. Ya, Khuluq. Kitabul Khul'i atau disebut Khuluq. Hadis 1094. Yang nak baca boleh buka mic. Siapa nak baca buka mic. Kak Juna baca. Okey, sila. Dari Ibnu Abbas bahawasanya isteri Sabit bin Qais datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, Sabit bin Qais itu saya tidak cemburu dia tentang akhlak dan tidak tentang agama, tetapi saya tidak suka mengejekan pekerjaan kufur di dalam Islam." Maka sabda Rasulullah SAW, "Apakah engkau akan kembalikan kepadanya kebunnya?" Dia jawab, "Ya." Sabda Rasulullah SAW kepada Sabit, "Terimalah kebun itu dan cerailahkan dia." Talak 1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan pada satu riwayat baginya, dan ia perintah dia menceraikannya. Ya. Baik. Katakan dulu pengertian khuluq. Pengertian dulu. Khuluq iaitu seorang isteri minta kepada suaminya untuk menceraikan dengan syarat mengembalikan semua mas kahwin yang pernah diberikan oleh suaminya kepadanya. Baik, kita catatkan dulu hadis 1094. Hadis sah. Matan, isteri boleh minta khuluq menebus dirinya dengan mengembalikan mahar. Bracket mas kahwin. Baik, semak semula hadis berikut. Jadi, maksud hadis yang dibacakan tadi, seorang isteri yang merasa bahawa suaminya tidak dapat melayani keperluan badaniah secara layak, maka ia boleh minta cerai dari suaminya dengan mengembalikan mas kahwin yang pernah diberikan oleh suami kepadanya. Jadi dalam hal ini, hukum dia mubah ataupun halal bagi seorang isteri minta cerai daripada suaminya. Dan diterangkan di sini bahawa Sabit bin Qais, suami kepada isteri Sabit, tidak disebut namanya, hanya disebut sebagai isteri Sabit bin Qais. Dia katanya dia tak mencela akhlak
ya, Sabit bin Qais. Dia tak cela agama ya pada suaminya. Tapi saya tidak suka melakukan tindakan engkar di dalam Islam. Ya. Saya tidak suka melakukan tindakan ingkar dalam Islam. Jadi Rasulullah faham apa maksudnya. Jadi rupanya mas kahwin yang diberikan kepada isteri Sabit ini bukan RM80 tunai, ya, tapi sebuah kebun, ya, sebidang kebun. Jadi Nabi tahu dan mungkin Nabi yang menikahkan, ya, bahawa mas kahwinnya adalah sebidang kebun. Kata Nabi, ya, sanggupkah kamu nak pulangkan semula kebun itu kepada Sabit bin Qais? Kata dia rela. Bila rela, Nabi pun terima. Ya. Terima dia punya alasan itu. Lalu ya, diceraikanlah dengan talak 1. Ya. Jadi ya, ini yang dinamakan khulu, maknanya si isteri juga boleh menuntut cerai seandainya ada sebab musabab. Ya. Dan salah satu daripadanya ialah dengan mengembalikan mas kahwin. Sebab orang Arab ni, dia sampai sekarang lah, dia bukan macam kita berbentuk duit, ya, berbentuk seutas kalung, ya. Dia tak, ya. Sampai sekarang pun dia punya mas kahwin dahsyat, ya. Sebuah rumah, ya. Ya, sebuah rumah mas kahwin dia, ya. Tak kahwin macam tu Ustaz. Tak kahwin lah. Kalau ada kebun-kebun, ya. Jadi mas kahwin dia memang itulah, kita tak terbawa, ya. Tak kahwin lah. Itulah tak kahwin dah nampaknya, ya. Sebab itu di antara orang-orang seberang sana, ya, mereka mau berkahwin dengan Pak Arab-Arab yang datang ke sana, ya, sebab mereka akan hadiahkan sebuah rumah. Lepas tu, ya, 3 bulan kemudian dah ditinggalkan Pak Arab tu. Pak Arab tu dah lari, ya. Dapatlah rumah tu, ya. Pak Arab yang lari, bukan orang Indon yang lari, ya. Jadi macam tu lah. Maknanya biasanya dia menggunakan istilah kahwin muta'ah. Ya, kahwin muta'ah maknanya dia ada tempoh, kata 6 bulan, ya, ataupun setahun, ya, lepas tu habislah tempoh tu. Tapi sebenarnya muta'ah ni tak boleh dalam Islam. Tapi mereka, ya, nampaknya diam juga, ya, senyap, ya, tak heboh pun tentang muta'ah ni. Sebab apa? Ia menguntungkan pihak dia, ya. Jadi tak dihebohkan lah. Sedangkan muta'ah ni sebenarnya haram, ya. Kahwin bertempoh ni haram, ya. Dan ini, ya, satu contoh iaitu yang telah berlaku zaman Nabi, iaitu khulu, ya. Artinya seorang isteri minta kepada suaminya. Tapi biasanya sekarang ni lah, ya, alasan-alasan kalau suami dia masuk penjara, contohnya kerana dada dan sebagainya, itu mudah untuk dapatkan khulu ni, maknanya cerai ni, ya. Kalau dadah memang senang Ustaz. Itulah, ya. Kalau dadah cepat aja tu. Kalau dadah, ya, kemudian si suami ni, ya, kena pula masuk penjara ataupun buat apa, ke pusat pemulihan, ya. Memang mudah, ya. Biasanya memang cepat, ya, dijatuhkan. Jadi artinya bukan dalam Islam ni dikatakan hukum sebagaimana dalam di India ada hukum sati, ya, hukum sati, ya, iaitu satu hukum yang tak boleh bercerai sehidup semati. Kalau seandainya suaminya mati, isterinya juga ikut dibakar semula, sama. Ya, maknanya sehidup semati. Macam tu.
Kita tidak ada amalan itu. Ya. Kita ada jalan keluar. Jalan keluar iaitu talak. Dan isteri boleh menuntut, minta khuluk. Ya. Baik, ya, kita sambung lagi. Sama lagi, yang baca lagi, sambung. 1095. Saya baca lagi. 1095. Dan bagi Abu Daud dan Tirmizi, dan ia hasankan dia bahawasanya isteri Sabit bin Qais menebus diri daripadanya. Maka Nabi SAW jadikan idahnya sekali haid. Haid, Ustaz? Haid. Apa haidu? Haid lah. Catatkan. Hadis 1095, hadis sah. Matan, iddah bagi perempuan yang khulu bracket menebus diri cukup sekali haid. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam bab ini kita nak tengok dia punya iddah. Jadi iddah di sini bab khulu ini boleh satu kali haid. Maknanya kalau perempuan yang sudah diceraikan tadi dalam keadaan suci, seminggu kemudian dia pun haid. Maka lepas suci daripada haid itu dah habis iddah. Walaupun masanya hanya seminggu. Itu dikatakan satu kali haid. Sekali haid. Baik. Itu namanya iddah. Lagi 1096. Teruskan tak pun? Baca lagi. Dan pada riwayat Amri bin Su'aib dari bapanya, dari datuknya di sisi Ibnu Majah, bahawa Sabit bin Qais itu sangat jelek rupanya Ayub. Dan isterinya pernah berkata, kalau tidak kerana takut kepada Allah, apabila ia masuk kepada aku, nescaya aku ludah di mukanya. Ini dosa. Teruskan, Ustaz. Catatkan dulu. Hadis 1096, catatkan hadis sah. Matan menerangkan sebab Jamilah. Jamilah ni isteri Qais tadi. Sabit bin Qais. Sabit. Nama dia Jamilah. Menerangkan sebab Jamilah menebus dirinya dari suaminya. Iaitu kerana mukanya hodoh. Kerana mukanya hodoh. Hukum mubah. Jadi isteri Sabit bin Qais ini, dia minta cerai, iaitu khuluk, kepada suaminya. Kerana suaminya ni hodoh sangat. Sehingga isterinya hilang gairah untuk menghubung sebagai suami isteri. Jadi hal ini biasanya dalam jodoh-jodoh dulu-dulu ni, mereka tak ada mengenal pun. Hanya rekomen dijodohkan macam tu. Lalu jadi saja. Kadang setengahnya ada yang tak pernah melihat pun.
bakal suaminya, ataupun si suami tak pernah melihat pun bakal isterinya. Ya, mereka dikahwinkan atas dasar dipertemukan jodoh oleh orang keluarga ataupun orang tua. Ya. Ini dulu-dulu tapi sekarang ini diwajibkan melihat, diwajibkan menengok. Sebab itu bila dalam, tak tahulah di sana tapi di sini, isteri tu akan ditanya, betul kan kau nak, ditanya si bakal isteri ni, betul kan kau nak si Fulan ni? Dia akan tanya. Jadi tak mahu ada paksaan. Kalau ya, maknanya redha. Sebab khawatir berlaku hanya paksaan. Jadi paksaan ni berlakulah seperti contoh seperti cerita Jamilah ini. Dia tengok muka laki dia tak selera. Kalau diteruskan pun merana sampai hari kiamat. Macam itulah. Dia tak rela nak tengok. Macam itulah. Sebab itu dia kata kepada Rasul, aku tak cela akhlak dia baik. Aku tak cela agama dia, maknanya dia agama dia bagus. Tapi yang aku tak boleh tahan bila tengok muka dia menyampah. Macam itulah bahasa dia, menyampah. Tak selera. Kalau ikutkan bahasa dalam hadis ni kasar juga kan. Dia kata apa? Isterinya berkata, kalau tidak takut kerana Allah, ketika ia masuk ke tempatku, nescaya aku ludahi mukanya. Faham tak bahasa tu? Maknanya dia menyampah sangat. Kalau tak kerana takutkan Allah, nescaya dia akan ludahi muka. Tapi dia derhaka lah, macam tu kan, perbuatan derhaka. Jadi dia takut kepada Allah. Sebab itu dia tidak ludahi. Itu dia kata kalau. Kalau tidak takut Allah, dia datang kepadaku, aku ludah mukanya. Macam tu bahasa dia. Kata Jamilah. Jadinya, hal yang sebegini rupanya boleh khuluk. Kerana macam sekarang ni, kerana tidak sepahaman, tidak sehaluan. Jadi tak tahulah saya dah cerita ke belum tentang hal kisah orang yang ini betul terjadilah. Maknanya anak dia sudah 2 tahun berkahwin dan tidak punya anak. Jadi si ibu ni tanyalah dengan anak perempuan dia. Cita-cita berkaitanlah dengan suami isteri. Jadi akhirnya si anak ni yang perempuan ni ceritalah. Kata dia tak pernah pun bersama. Nampak kau elok je dengan dia, itu berlakon je. Berlakon dengan mak ayah tu elok je. Tapi kerja masing-masing. Tidur tak sama pun. Macam tu. 2 tahun dia boleh tahan macam tu. Jadi bila mak dia tahu hal macam tu, maka dia pun carilah jalan keluar, iaitu bercerai, cari jalan untuk berpisah. Jadi suami itu pun tak ada membangkang. Tak membangkang, maknanya dia rela untuk melapaskan cerai. Mana tak adalah susah sangat, sebab suami dia pun memang reda. Rupanya hal ini, cerita dia ialah kerana yang suka ni orang tua. Anak tak suka. Yang suka cerita orang tua nak ambil hati orang tua. Faham tak?
Itu yang kadang anak-anak yang jenis melawan ni, dia kalau dia tak suka, emak je lah kahwin dengan dia. Macam tu kan bahasa dia. Itu kan dia tak suka. Ini yang jenis diam, tak nak melawan, dia nak ambil hati orang tua. Ya. Itulah jadinya. Ya. Jadi Lepas orang tua tu mati, dia cerai, Ustaz. Dia yang tu dah ada satu, lepas tu mati, dia cerai. itulah Menyesal. Lepas tu menyesal, sorry. Menyesal pula, ya. Itulah. Ya. Okey, 1097 lah akhir bab ni. Sambung lagi. Pendek je. Dan bagi Ahmad dari hadis Sahal bin Abu Hasmah. Sahal bin Abi Asmah. Dan adalah yang demikian khuluk yang pertama di dalam Islam. Bacakan hadis 1097, hadis sah. Matan menerangkan bahawa khuluk yang pertama terjadi dalam Islam adalah kisah Jamilah dengan suaminya. Bracket Sabit bin Qais. Hukum sebagai satu ketentuan. Itu ya bab khuluk. Cerita bab khuluk maknanya perempuan ya meminta cerai dengan ada syarat lah. Ya. Kalau tidak ada syarat tu itu satu kesalahan. Ya. Mesti ada syarat. Ya. Contoh ini yang pertama berlaku kerana dia tak senang dengan huduh muka suaminya. Tak selera dia. Ya. Jadi hal ini juga rupanya boleh minta cerai. Itu nama khuluk. Dan terkadang juga berlaku begini. Si isteri itu dia mohon cerai. Tapi si suami susah untuk menceraikan. Kemudian si isteri kata, engkau nak berapa banyak? Dia kata, engkau nak berapa banyak? Aku boleh bagi dengan syarat engkau ceraikan. Maknanya dia bagi habuan duit lah contohnya. Saya bagi 10,000 nak, tapi engkau ceraikan aku. Tak nak, aku nak 20,000. Wah, kata dia kan. Nak 20,000. Bila sebut 20,000, nak 40,000. Jadi si isteri ini orang yang berada, maka diberilah. Maknanya dengan syarat diceraikan. Itu juga boleh jatuh cerai. Atau dikata sebagai talak bain. Maknanya dengan jualan. Itu juga boleh berlaku. Tak ada salahnya. Boleh berlaku. Maknanya belanja itu lebih daripada mas kahwin. Baik. Kita punya mas kahwin ni sikit lah. Tak sama lah dengan mas kahwin yang saya cerita tadi. Arab punya. Selangor 300. Selangor 300 senang. Selangor kan. Dulu RM80 je. Melaka RM22 hutang. Dulu RM80 pun hutang. Masih kita tak tahu. Tak tahu masih ke ni. RM22 pun masih hutang.
Masih hutang, tak selesai, mati pun tak bayar. Itulah, sampai selesai, sampai mati tak bayar. Tak bayar. Betul. Siapa tak hutang? Itu mahal jugalah kan. Di negeri sembilan ya, dulu hanya RM2.50 ya. Mas kahwin dia RM2.50 ya. Ya. Itu pun hutang sampai mati. Tak bayar. Mati. Senang kahwin. Senang kahwin. Masa tu. Hutang tu sampai mati. Ya. Sebab apa? Benda ni berlaku. Ya, depan mata saya lah. Waktu tu berborak-borak, ya, masing-masing dah tua lah. Jadi dia kata si suami ni, Mah kalau aku mati dulu, ya, halalkanlah mas kahwin ya. Pesan tu. Jadi saya ingat lah, ya, rupanya mas kahwin masih hutang lagi. Sebab dia minta halal. Ya. Kalau aku mati dulu, minta halal. Rupanya betul, mati dulu dia. Ya. Jadi masih berhutang lah. Artinya isteri kena halalkan. Apa salah bayar je, Ustaz? Kata dia orang tua-tua dululah punya apa, dia punya petua dia supaya panjang jodoh. RM2.50 pun tak bayar. Kesian. Kesian. Sekarang kita masuk babut tolaki ya. Babut tolaki. Bab talak. Bab talak. Baik, buat pengertian dulu. Pengertian dia, talak adalah putusnya hubungan perkahwinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang diputuskan oleh pihak suami. Baik, boleh baca 1098. Ada tak yang lain nak cuba baca? Okey, silakan. Buka mic ni. Okey, saya baca ya. Okey, silakan. 1098 dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim kemursalannya. Baik ya, hadis 1098, hadis boleh dipakai. Matan, talak adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah. Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah. Hukum lil irsyad. Lil irsyad, untuk pimpinan. Baik, saya masuk mula. Dalam hadis ni pendek saja, abghadul halal indallahi at-talaq. Ya, yang paling dibenci
perkara halal di sisi Allah ialah talak. Talak adalah perbuatan halal sesuai dengan ketentuan Al-Quran surat Talak. Quran pun ada surat Talak nama dia. Dan bukan merupakan perbuatan yang dimurkai Allah. Adapun yang sengaja kahwin cerai semata-mata, ya, inilah perbuatan yang dikutuk, ya, yang dimurkai oleh Allah. Ya, kahwin baru sebulan cerai, besok kahwin lagi, ya, cerai lagi. Ya. Teringat ada satu hamba Allah, ya, bapa pelakon. Ya. Tak baca ceritakan bapak pelakon tu. Dia kahwin 52 kali. Wa ilah Allah. Oh, ya. 52 kali dia kahwin. Akhirnya, dia kembali kepada isteri yang pertama. Boleh ingat ya. Ya. Akhirnya dia kembali kepada isteri yang pertama. Dan ya, dilakukan akad nikah baliklah. Ya, akad nikah lagi. Ya. Dan pelakon tu pun, anak dia sebagai pelakon tu pun jadi saksi. Ya, ada meraihkan. Ya. Kisahnya ada yang sebulan, ya, dia kahwin, dia cerai. Ya. Macam itulah. Sampai 50 lebih. Dia kahwin. Ya. Yang macam inilah sebenarnya yang tidak disukai oleh Allah. Ya, perbuatan sebegini. Ya. Tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Dia main-mainkan. Dia kahwin halal tu Ustaz. Yelah kahwin halal. Tapi dia main-main lah. Main-mainkan. Ya. Mainkan perempuan. Main-mainkan perempuan. Ya. Jadi hal macam ini adalah termasuk dalam hadis ini. Walaupun ia halal, tapi ia dibenci oleh Allah. Ya. Baik. 1099. Teruskan. Ia baca tadi. Okey. 1099 dari Ibnu Umar bahawasanya ia telah ceraikan isterinya di dalam keadaan haid pada masa Rasulullah hadir. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Maka sabdanya, perintahlah dia supaya ia rujuk kepadanya. Kemudian ia tahan dia hingga suci. Kemudian ia haid. Kemudian ia suci. Kemudian jika ia mahu boleh ia tahan terus, dan jika tidak boleh ia ceraikan dia sebelum ia campuri dia. Kerana yang demikian itulah iddah yang Allah perintahkan supaya dicerai perempuan padanya. Muttafaq alaihi. Ya, muttafaq alaihi itu maknanya Bukhari dan Muslim. Ya. 1099. Okey ya, 1099 catatkan hadis sah. Matan dia, suami yang menceraikan isterinya dalam keadaan haid dianggap salah. Dianggap salah. Nokta. Hukum pula. Hukum penceraian itu tidak sah. Baik ya.
Sebab itu, bila berlaku penceraian di luar mahkamah, ya, maka ya, bila dia mohon pendaftaran itu, maka hakim akan bertanya kepada pihak perempuan. Dia tanya, ya, adakah kamu ketika suaminya melafazkan cerai, ya, kamu dalam keadaan suci? Dia tanya. Kalau seandainya ya dia mengatakan benar, mana jatuh talak. Kalau ketika dia ceraikan tu isterinya dalam keadaan haid, sama dengan hukum ini tidak jatuh talak. Ya, tidak jatuh talak. Jadi artinya menceraikan isteri tadi kena dalam keadaan dia suci, bukan ketika dalam haid. Ya, kalau dalam haid dikira tidak sah. Kalau berdaftar pun, kalau isteri kata saya jaga dalam keadaan haid, tak jatuh talak dia. Ya. Baik, ya, sambung lagi. 1100. 100 dan pada satu riwayat bagi Muslim sabdanya, suruhlah dia supaya ia rujuk kepadanya, kemudian bolehlah ia talak dia di dalam keadaan suci atau hamil. Ya, satu lagi. 101 dan pada riwayat lain bagi Bukhari, kata Ibnu Umar, dan dianggap talak satu. Ya. Baik. Catatkan ya, 1100. Hadis sah. Matan. Kalau mau mencerai isteri, dianjurkan dalam keadaan bersih atau hamil. Hukum sebagai satu ketentuan. Keadaan bersih mana keadaan tidak haid. Ya, dan hamil tu kira suci. Ya. Artinya kalau isteri tu hamil berlaku penceraian, jatuh talak cerai itu. Ya. Sebab hamil dikira dia suci. Ya. Hadis 1101 pula catatkan. Hadis sah. Matan perbuatan Ibnu Umar itu, perbuatan Ibnu Umar itu ada yang menganggap sebagai talak. Hukum sebab bukan talak kerana tidak sah. Ini mana ya kelebihan dalam segi hukum. Maknanya ya kita kena pegang hukum yang di atas yang menerangkan bahawa perempuan dalam keadaan haid diceraikan tidak jatuh talak, ya, tidak jatuh cerai. Ya. Sebab itu dalam keadaan bersih atau hamil, ya, boleh jatuh talak. Jadi dalam hadis 1101, maka kita berbalik kepada hadis yang di atas, iaitu hukumnya sebab bukan talak kerana tidak sah. Baik, 1102 sambung. Lagi? Sambung. Nak baca lagi? Okey, silakan, tak apa. Okay. 1102 dan pada satu riwayat bagi Muslim lah berkata Ibnu Umar,
kepada yang bertanya kepadanya. Jika tuan talak dia pertama atau kedua, maka Rasulullah SAW perintah saya rujuk kepadanya. Kemudian saya tahan dia hingga dia haid satu, haid lagi. Kemudian saya biarkan dia hingga ia suci. Kemudian saya ceraikan dia sebelum saya sentuh dia. Tetapi jika tuan talak dia ketika, maka sesungguhnya tuan durhaka kepada Tuhan tentang cara menceraikan isteri yang ia perintah kepada tuan. Okey. Catatkan dulu. Hadis 1102. Hadis sah. Matan, dianjurkan mencerai isteri dalam keadaan bersih. Yang kedua kali sesudah haid. Hukum lil irsyad. Hukum lil irsyad untuk pimpinannya. Baik, hadis yang dibaca ini. Seorang yang menjatuhkan talak kepada isterinya pada masa haid diwajibkan untuk menunda sampai isterinya mengalami haid kedua. Dan ketika suci dari haid dua kalinya, barulah talak dijatuhkan. Dan suami tidak boleh lagi mencampuri sesudah bersih dari haid yang kedua itu. Adapun apabila seorang menyatakan talak 3 terhadap isterinya, walaupun baru dilakukan sekali, maka ia telah berlaku durhaka kepada Tuhan mengenai urusan penceraian. Maknanya kadang, ada setengahnya hanya mempermain-mainkan. Mempermainkan bagaimana? Ya, contohnya, dia sudah suci. Maka dia suci, dia ceraikan. Kemudian pada haid, patutnya talak itu dia punya iddah 3 kali suci. Dia dah ceraikan 3 kali suci, maknanya dia dah suci, dah masa itu masa rujuk. Masa rujuk. Kalau dia dah 3 kali 3 kali suci, artinya dah habis masa iddah dan terputuslah ikatan perkahwinan. Kalau dia nak kahwin, dia kena nikah balik. Tapi masa iddah, dia tidak payah mengadakan acara perkahwinan lagi. Dia sekadar untuk rujuk. Tapi rupanya, dah dekat-dekat nak habis iddah, dia rujuk. Muka manis, muka tak malu, rujuk. Si isteri ni muka kesian, rujuk terima. Lepas tu, seminggu kemudian diceraikan balik. Jadi, hal-hal macam ni, dia mempermainkan talak namanya. Dia mempermain talak kerana apa? Nak menjadikan talak tu lebih panjang kepada si isteri itu. Ini adalah perbuatan yang dilarang kali ini. Ini dikatakan mereka mempermain-mainkan talak. Terkadang yang kedua, dah ada iddah. Dah dekat-dekat habis iddah, dia ceraikan lagi. Ceraikan lagi.
dah masuk ketiga. Ini yang dikatakan di sini, dia sudah durhaka kepada Tuhan. Jadi ia tidak boleh berbuat demikian. Lepas ketiga macam mana? Gila lah talak. Jadilah gila talak. Nak rujuk dah tak boleh dah. Jadilah gila talak. Itu kadang jadi apa maknanya Tuhan punya kuasa. Yang terkadang akibat daripada itu penyakit buat dia. Itu dia kata gila talak tu. Jadi penyakit. Itu balasan dia. Rujuk dah tak boleh. Kalau dah talak 3 tu syaratnya kan panjang. Perempuan tu kena kahwin lain. Dah diceraikan baru boleh. Dia merujuk. Kan syarat panjang, susah. Dia nampak kerja. Jadi akhirnya tak ada siapa yang nak kahwin dengan bekas madu dia. Dan dia dah gila talak dah. Itu ceritanya. Baik, sambung lagi. 1103, sambung lagi. Orang sama tak apa. Siapa lagi nak baca? Apa Siti baca? Okey. Yang lain boleh semak. 1103. Dan pada satu riwayat lain bagi Muslim telah berkata Abdullah bin Umar, maka ia kembalikan dia kepada saya dan ia tidak anggap apa-apa akan talak itu. Dan ia bersabda, apabila ia suci, bolehlah ia talak ataupun ia tahan terus. Catatkan dulu 1103 hadis sah. Matan penceraian Ibnu Umar itu tidak dianggap oleh Rasulullah kerana tidak sah. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, cerita hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, cerita mengenai tentang Ibnu Umar ni. Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar kembali kepada isterinya dan menunggu sampai 2 kali mengalami haid. Contohnya, sekarang dia dah haid. Waktu diceraikan, tak sah. Kemudian dia suci. Dah suci, tunggu sekali lagi haid. Waktu suci, dia tidak boleh mencampuri isterinya. Kemudian sampai datang satu haid lagi, kemudian suci. Waktu suci itu ada pilihan. Kau nak teruskan bersama dengannya atau kau nak lepaskan dia. Baru ada pilihan. Kalau seandainya nak lepaskan dia, masa itu ceraikan dia. Itu maksud hadis di sini. Jadi artinya orang yang menceraikan isteri dalam keadaan haid, dia punya hukum, dia kena ceraikan haid yang kedua. Haid yang kedua tu lepas tu baru dia boleh ceraikan ketika dia suci. Itu dia punya hukumnya. Baik, hadis 1104 pula. Teruskan. Tak apa. 1104 dari Ibnu Abbas, ia berkata,
adalah talak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, dan 2 tahun di dalam khilafat Umar. Talak 3 dipandang 1. Sesudah itu Umar berkata, sesungguhnya manusia telah terburu-buru di dalam urusan yang patut mereka bersabar. Alangkah baiknya kalau kita jadikan atas mereka, lalu ia jadikan atas mereka. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya. 1104. Catatkan hadis sah. Matan. Pemerintah Islam boleh mengadakan peraturan bahawa orang yang menceraikan isterinya dengan talak 3 dianggap 3 kali cerai. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, sama lagi ya, ada sambungan sikit tentang hal ini. Biar kita selesaikan. 1105. 1105 dari Mahmud bin Labaid, ia berkata, dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang mentalak isterinya 3 talak dengan sekali sebutan. Maka ia berdiri dengan marah, kemudian bersabda, apakah hendak dipermainkan kitabullah padahal aku sedang ada di antara kamu? Hingga berdiri seorang lalu bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya bunuh dia? Diriwayatkan dia oleh Nasa'i dan rawi-rawinya orang kepercayaan. Ya. 1105 hadis sah. Matan talak 3 sekaligus dianggap 1 talak. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Tadi 3 talak jatuh 3. Ini 3 talak jatuh 1. Ya. Jadi dalam kisah ya, zaman Khalifah Umar dulu, ya, orang-orang mempermain-mainkan talak. Jadi dengan keras, ya, hukuman pada masa itu orang yang mentalak 3 terus dijatuhkan 3. Tapi dalam satu hal lagi diterangkan bahawa orang yang mentalak 3 itu jatuh 1. Ya, kan sekarang ini ya kita dengar mereka bila bergaduh marah-marah dan sebagainya, ya dia kata aku talak engkau dengan talak 3. Dalam keadaan marah. Bayangkan kahwin baru sebulan. Ya. Entah apa hal, ya, bengis punya bengis, ya, terus dia talak 3. Akhirnya dah ya tak boleh nak bersama lagi. Bila dah waras masing-masing termenung. Ya. Termenung. Dah termenung apa tak boleh nak ya rujuk balik. Faham tak? Jadi
ya, dalam hadis 1105 ini, ya, diterangkan bahawa terjadi, ya, pada, ya, zaman Rasulullah SAW, iaitu orang yang mentalak 3 dijatuhkan 1. Kenapa? Sebab dalam Quran, dalam kitabullah ni, ya, tiap-tiap talak ada tetap talak ada idah. Talak ada idah, talak ada idah, talak ada idah, talak satu lagi idah. Tak ada idah. Ya. Jadi kitabullah menerangkan demikian. Kenapa kita, ya, sekali talak 3 langsung tak ada idah? Ya. Bukankah kitabullah menerangkan, ya, setiap talak itu ada idah. Jadi hal ini, ya, hendaklah diketahui, ya, bahawa, ya, orang yang mentalak 3 sekaligus, mungkin dalam keadaan yang tidak waras ataupun tidak siom, tidak tenang masa itu, ya, maka kalau boleh, ini kalau boleh, kalau boleh waktu daftar jangan sebut 3, sebut 1 kalau nak pakat lah, ya. Engkau ni, contoh kita sebagai waris, engkau ni dah, ya, jatuhkan talak 3, ya, jadi mungkin engkau ni dalam keadaan marah dan tak waras lagi masa itu. Jadi, ya, waktu daftar tu jangan sebut 3, nanti sebut 3, ditulis 3, nanya engkau, kan? Jadi sebutlah 1, talak 1. Jadi bila talak 1 ada idah. Mungkin lepas tu, ya, dah tenang-tenang, dah apa, ya, dah berfikiran waras, kamu nak rujuk, adalah masa rujuk. Ya. Kalau nak rujuk, kalau tak rujuk, terpulang lah. Ya. Jadi kalau talak 3, engkau dah tak boleh rujuk lagi. Ya. Jadi sebab itu, ya, hadis yang 1105, orang yang talak 3 dijatuhkan 1. Sebab apa? Sebab dia tak talak mesti ada idah. Dia sekaligus. Cakap 3 jatuh 3. Tak sesuai dengan kitabullah. Tapi kita punya negara, ya, kena ingat. Orang yang mendaftarkan talak 3 terus jatuh 3, ya. Sebab itu kalau keluarga kita ada yang berbuat demikian, kita nasihatkan, kau daftar cakap talak 1. Ya, kenapa talak 1? Ya, sebab ada hadis menerangkan macam ni. Ya. Sebutan sekaligus jatuhnya 1. Macam perempuan, fikirkan, ya, jembatan ni kuat dia hanya 10 tan. Jembatan kekuatannya hanya 10 tan. Yang masuk lori 30 tan. Apa jadi jembatan tu? Pecah. Runtuh. Ya. Berapa kali runtuh? Sekali. Macam itulah ibaratnya. Ya. Walaupun dia, ya, 30